Okay, keluar tak yang teacher share tu? Keluar kan? Keluar List of experiment teacher tunjuk. Ni. Okay, 3 ni. 3 ni untuk hari ni yang kawan awak akan present sekejap lagi. Yang mana tiga-tiga ni, okay, tiga-tiga ni adalah kenapa kena tahu pasal, kenapa dia duduk dalam 1.1 sebab ini. Tiga-tiga ni adalah types of redox reaction. Sebenarnya redox reaction ni banyak. Dan juga bukan semua reactions kita boleh panggil redox reactions. Tak semua chemical reactions tu ada redoxnya. Maksudnya ada yang ada oxidation saja tapi reduction tak ada. Ada yang ada reduction saja, oxidation tak ada. Ada yang tak ada dua-dua kan. So macam mana kita nak kenal reactions ni adalah redox reaction. That's why kita pakai 4 method tadi, OHEN. 4 method tadi, 4 method yang kita belajar sebelum ni, OHEN tu. Okay, so pergi kat sini dulu, teacher explain dulu. Okay, tiga-tiga ni, yang pertama sekali transfer of electron. Yang ini duduk dalam method electron tu lah. Kita nak tengok betul ke apa yang kita belajar ni, transfer of electron, antara siapa yang lose, siapa yang gain electron tu kan. And then yang satu lagi awak kena ingat, yang awak kena hafal reducing agent siapa, oxidizing agent siapa yang teacher bagi. Contoh akronim teacher macam kalau reducing agent PPRS tu. Kalau yang oxidizing agent macam kelakar sikit kan, I baca tu. Depends lah pada cara awak kan. Okay, then yang kedua pula kita pergi lagi. Yang ini yang 1B ni lebih kepada oxidation number. Maknanya Fe2 plus naik kepada Fe3 plus, maksudnya oxidation number dia meningkat. So kalau meningkat apa yang berlaku, macam tu lah. Okay, dan yang last kali nombor 3 ni adalah displacement of metal from each solution. Yang ini kena hafal ECS. Ni kita nak recall balik bukan benda baru sebenarnya, nak recall je. Okay, so yang ini yang tiga-tiga yang kita akan belajar, iaitu types of redox reaction. So, okay, group Yin boleh? Nak share screen ke? Teacher setting. Kejap. Mana nak stop? Okay. Boleh share tak? Yin boleh share ke? Tak boleh? Teacher dengar lagi. Teacher dengar tak? Dengar. Tapi tak kuat sangat. Tak kuat. Suara tak kuat Tak keluar? Awak share ke tak ni? Tengah. Okay. Yang dua lagi grup tu nanti teacher bukakan lah. Yang grup Y ni dia pakai slide kan. Kalau tak boleh juga hantar kat teacher Teacher bukakan. Teacher nampak tak? Okay, keluar dah. Boleh dah. Semua keluar kan? Yang teacher dah boleh tengok. Ni apa ni? Yang viral-viral tu ke Squid Game tu? Okay, so Yin tu yang present? Sekali dengan Danish dengan Mirza, teacher. Okay. Alright, so boleh pergi kat slide pertama nak cakap apa tu? Sekejap. Okay. Keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kumpulan pertama, saya Razayari, Mirza dan juga Danish ingin membentangkan eksperimen yang pertama, iaitu transfer of electrons at a distance. So, ahli kumpulan kami ialah terdiri daripada saya, Razayari, Mirza dan juga Danish. Oh, gitu muka dia. Okay, lepas tu next.
Ready dah ya, ready dah. Ready dah ke? Semua orang ready dah ke? 38 orang. Okey. Okay. Aim of the experiment. Boleh nampak tak aim of the experiment? Apa ni? Okay. So Mm-mm. aim of the experiment saya, aim of the experiment kami iaitu adalah untuk investigate oxidation and reduction in term of electrons transfer at a distance. So Okey, Mirza, material and Okay. apparatus. Material and apparatus. Material dia ada 1.0 mol dm cube sulfuric acid, 0.1 mol dm cube acidified potassium manganate, KMNO4 solution, 0.5 mol dm cube potassium iodide solution and starch solution. And then ada apparatus. Apparatus dia U-tube, galvanometer, connecting wire with crocodile clips, carbon electrode, dropper, retorts stand and clamp. okey. Prosedur dia mula-mula pour 1.0 mol dm cube sulfuric acid into U-tube until half full and clamp vertically with a retort stand. And then by using a dropper, pour carefully 0.5 mol dm cube potassium iodide solution into the arm ends of the U-tube until the solution reach the height of 3 cm. Third, by using a dropper, pour carefully 0.1 mol dm cube acidified potassium manganate KMNO4 solution into the arm wide of the U-tube until the solution reach the height of 3 cm. Fourth, connect the carbon electrode to the galvanometer by using the connecting wires. And then Danish. Boleh dengar ke? Dengar, awak dengar. Okay, next step. Okay, next, dip one of the carbon electrode into the potassium iodide solution, while the other carbon electrode into the acidified potassium manganate solution and manganate 7 solution to complete the circuit. 6. Observe and record the deflection of galvanometer needle to determine the positive terminal and negative terminal for each electrode. Leave the setup apparatus for 30 minutes. Last, observe the color change of the potassium iodide solution and acidified potassium manganate 7 solution. Okay, ada gambar tak? Ada gambar diagram dia tak? Sekejap lagi. Tak apa, Mirza. Tak ada, okey tak apa. Nanti teacher tunjuk. Okay, explain balik. Lepas tu, record the observation. After 30 minutes, draw out 1 cm cube of solution in arm X of the U-tube using dropper and pour it into a test tube. Lepas tu, add a few drop of starch solution to the test tube. Record any change. Okay. Terus pergi jawapan lah sebab nak tengok jawapan dulu. Nanti teacher explain secara overall. Then pergi ke next group pula. Okay. Jadi observation dia. Okay, untuk discussion pertama, dia tanya based on your observation. Okay, so kita tulis half equation for electrode X dengan electrode Y. So kita boleh tengok electrode X tu adalah duduk dekat potassium iodide. So potassium iodide, kita tengok pada iodide ion. Kita bukan tengok pada potassium, kita tengok pada iodide ion. So nak tahu kerana dia half equation dia tu sama ada dia oxidation atau reduction tu,
kita tengok pada iodide ion. Iodide ion kan I minus. So dia dah terima elektron. Jadi kalau dia jadi reduction, dia akan terima lagi elektron. Tapi kalau dia terima lagi elektron, dia nak buat apa dah kan? So betul. mestilah dia jadi oxidation. Dia akan reduce elektron. Sebab itulah di elektron X tu half equation dia, elektron itu duduk di belah kanan. Okay. Tak apa, explain dulu. Okay, why? Untuk Y pula dah kalau elektron X dah oxidation, so mestilah elektron Y tu reduction kan. So kalau kita ingat reduction half equation, elektron perlu duduk di sebelah kiri. Okay. Dan untuk Y, betul half equation ni hafal je lah untuk Y. Okay, tak apa, bagi tahu dulu, nanti teacher bagi tahu. Yang lain tolong salin jawapan ni. Jawapan ni betul. Salin jawapan dulu. Kalau rasa macam blur lagi, salin dulu jawapan. Okay, seterusnya. Okay, untuk soalan kedua, dia tanya what type of reaction. So tadi kita dah tahu. So kita tulislah elektron X tu oxidation, elektron Y tu reduction. Okay, betul. Terus nombor 3. Soalan nombor 3, dia tanya, so write the overall ionic equation for the reaction that takes place. Tadi kan soalan 1 kita dah dapat half equation dekat elektron X dengan elektron Y. Jadi kita gabungkan dua itu, kita samakan dia punya elektron. Kalau dekat elektron X tu kan dia 2 elektron. Jadi kita darab dengan 5 supaya jadi 10 elektron, dan juga dekat Y tadi pun jadi 10 elektron. Dan kita potong elektron dia. And then inilah ionic equation yang kita akan dapat. 10 I minus tambah dengan 2 MnO4 minus tambah 16 H plus sama dengan 5 I2 tambah 2 Mn2 plus dan 8 H2O. Okay. Kalau perasan dalam buku teks ataupun nota teacher, dia tunjuk step untuk dapatkan reactions ni. Macam mana manganese tu boleh dapat 5 elektron. Boleh pergi tengok pada nota teacher tu yang bahagian transfer of electron at a distance tu. Okay, next number 4. Number 4 adalah disuruh identify the oxidized substance, reduced substance, oxidizing agent and reducing agent, and give reasons for your answer. So dekat sini kita dapat tahu oxidized substance adalah iodide ion, dan bila iodide ion tu menjadi oxidized substance, automatic dia akan menjadi reducing agent sebabnya dia undergo oxidation, dan maknanya dia reduce member dia untuk member dia tu menjadi reduction. So reason dia adalah kerana iodide ion loses electron to form iodine molecule. And then reduced substance and oxidizing agent adalah manganate. Manganate ni dia undergo reduction, dan maknanya secara automatik dia adalah oxidizing agent sebabnya dia oxidize member dia. So reasonnya adalah manganate 7 ion gain electron to form an N2 plus ion, manganese ion. Okay, sekejap situ. Manganate tu betul kan? Manganate tu NaTe kan? Okay. So bila pada kita sekarang ada kat transfer of electron at a distance. So bila maknanya eksperimen ni terang-terang dia nak cerita pasal elektron tu berlaku macam mana. So bila kita nak bagi reason, of course tentang elektron. So basically yang sebelum yang hantar homework, kebanyakannya salah dari segi explanations tentang elektron. Contoh macam dalam group ni dia buat reason iodide ion. Okay, betul. Nanti teacher bagi tahu nak refer macam mana, okay? Iodide ion, kena sebut ion. Iodide tu I minus tu apa? Jangan tinggal I minus, lose electron macam tu. Kena sebut ion ke, atom ke, molekul, wajib. Untuk explanation electron. Dia lose electron to form iodine. Kadang-kadang student tinggal macam tu je. Dia buat I2 ke ataupun dia AG ke, dia tinggal macam tu. Kat belakang tu kena ada iodine molecule. Ada juga kalau chlorine, ada yang buat chlorine gas. Tak nak, kita dalam explanation tu nak ada atom, ion dengan molekul sahaja. Gas tu tukar jadi molekul lah.
Okay, so jawapan yang diberi ni sangat tepat lah sebabnya reason yang dibagi tu semua dia letak kat belakang tu ion macam tu Okay, seterusnya ada lagi tak soalan dia? Okay. Okay, nombor 5. State the direction of the flow in the experiment. Kita tahu kalau electron flow ni daripada anode ke cathode. Kalau anode ni selalunya oxidation. Lepas tu cathode ni reduction. Jadi electron flow through connecting wire from electrode X to electrode Y. Lepas tu state the positive terminal and negative terminal of the experiment. Kalau negative terminal ni anode kan. Jadi kat anode ni selalunya oxidation. Kita tahu dah tadi yang Danish kata tadi X ni oxidation. Jadi X ni negative terminal. Dah sebab X ni dah jadi negative terminal, Y ni mestilah positive terminal. Okay, kejap patah balik kat soalan nombor 4. Tak ada yang tanya kejap. Nombor 4. Patah balik yang tadi yang loose electron bla 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 tu. Soalan nombor 4. Yes. Okay, mana dah? Okay, tengok kat situ reduce substance kan, manganese ions. Lepas tu yang itu silap, KMnO4 minus tu, K tu buang lah. Kalau tak dia jadi chemical formula kan. Ions untuk manganese adalah MnO4 minus sahaja. K tu buang itu je. Okay, yang lain rasanya overall kalau yang lain nampak, nanti bagi tahu teacher Okay, itu saja tak? Ke ada lagi? Ada lagi ke? Ada dua soalan last je. Okay. Teacher tak ingat berapa soalan dia. Okay, terus. Sebabnya teacher ada soft copy je. Okay, soalan nombor 7. What is the function of sulfuric acid H2SO4? Kan aim eksperimen ni nak tahu oxidation and reduction in term of electron transfer at a distance kan. Jadi distance tu macam mana yang nak connect daripada dua reaction tu. Jadi sulfuric acid ni ia jadi macam medium. Jadi jawapan ia to allow the movement of ions to complete the circuit. Okay, betul. Other than using the YouTube, draw a label setup of apparatus that can be used for the experiment to investigate the transfer of electron at the distance between iron sulfate and solution and chlorine water. Jadi jawapannya guna eksperimen yang guna subbridge. Subbridge tu akan jadi macam sulfuric acid yang akan transfer ion. Sekian saja daripada kami. Terima kasih. Okay, thank you so much. Okay, so nanti group 2 dia sekejap Okay, teacher share pula screen teacher. Sekejap. Okay, ni semua jawapan tu harapnya salin lah. Tengok saja lepas tu esok lusa baru geger-geger cari kan. Okay, transfer of electron at a distance. Sambil-sambil ni lah teacher explain sebelum nak pergi kat group 1 lagi. Okay, yang inilah cara kita nak buat eksperimen tentang transfer of electron at a distance. Nampak je YouTube ni memang transfer of electron lah. Okay, kan teacher kata macam kawan tadi dia kata sebab apa kena ambil iodide tu, sebab iodide tu dia adalah ions, lepas tu jadi molekul. Tengok kat sini kan, dia bagi contoh ni kita pakai potassium iodide ataupun dan satu lagi acidified potassium manganate. Okay, kalau rasa macam tak nak complicated sangat, kan kita dah hafal dah kat atas tu yang siapakah reducing agent yang ni. Yang mana ini teacher kata. Kalau rasa nak cepat kan, ni kan oxidizing agent, reducing agent kan. Okay, tengok kat mana perginya potassium iodide tu, yang mana satu dia ni. Potassium iodide adalah reducing agent. Okay, manakala acidified apa tadi dia pakai manganate kan, ni oxidizing agent. So bila kita tahu yang tu, kita dah tahu yang tu kan. So senang untuk kita buat half equation. Maknanya kalau yang potassium iodide mestilah undergo oxidation sebab dia macam kawan awak cakap tadi,
Kalau dia oxidation dia adalah reducing agent. Sekarang ni kita hafal ni, kita ingat ni reducing agent siapa? Potassium iodide adalah reducing agent. So dia akan undergo oxidation lah. Okey, kenapa ambil iodide? Sebab iodide ni memberi perubahan warna. Kalau potassium dia tak bagi apa-apa kesan dan dia tak berubah apa-apa. Iodide ni yang akan yang akan lose elektron tu. Okey. Dia senang je kalau rasa macam tak boleh nak fikir secara saintifik kan. Kenapa potassium iodide ni dia kena undergo oxidation? So hafal sahajalah reducing agent tu dengan oxidizing agent. So tengok kat sini potassium iodide, Ki. Okay, ni adalah ionic compound kan. Ionic compound kan, maknanya I ni dia bukannya I2. Dia daripada ions kan, iodide. Iodide ions. Okey, ini K+ lah. K+ ni tak bagi apa-apa kesan pada reaction tu. Tak ada apa-apa kesan. So yang ini yang akan bertindak balas. Sebab itulah dalam half equation kita start dengan I dulu. I minus. Sebab apa? Dia ni daripada ionic compound potassium iodide. Sebab tu kita ambil I minus dulu. So kita tahu dah potassium iodide ni adalah reducing agent. So dia oxidation, makanya awak kena dalam kepala tu mesti tahu dah elektron kat mana kan, ataupun teacher ajar kan. Kalau yang sini dah ion, sini mesti molekul. Kan? So elektron tu dia suka pergi kat tempat yang takkan ada negatif ataupun yang tak ada negatif. Sebab dia tak suka benda yang sama charge dengan dia. So dia akan pergi kat sini. Elektron untuk oxidation, elektron mesti kat belah kanan. Okay, dan jangan tinggal macam ni saja. Setiap kali awak buat apa-apa jenis equation, chemical ke, half ke, ataupun ionic equation ke, mesti balancekan dulu. Okay, so kita balancekan dulu I ni. Memandangkan sini ada 2 I, sini ada 1, letak 2. Okay, so macam mana nak tahu elektron ni berapa? Teacher ajar dulu sebelum ni. 2 darab dengan charge dia. Charge dia adalah 1. So 2 darab 1, 2. Letak 2 kat sini. Kalau awak tak nak pakai cara teacher tak apa, awak kena kira ni. Ni sini negatif 2, sini 0. Macam mana nak bagi sama negatif 2, sini pun kena negatif 2 juga. Macam tu. Ada cara dia juga. Okay. So boleh buat macam max juga ni. Kosong. I itu adalah kosong. Apa? X. Apakah X? Boleh juga. So X ni ada bersamaan 2. So 2. Teacher tak pergi detail lagi dah. Teacher bagi tahu basic. Awak ambil lah apa yang awak boleh dapat. Then awak pun tengoklah balik Okay, dan bila dah satu ni kita tahu dia dah oxidation, sebelah ni mestilah reduction. Okay. So dia lose elektron kan, yang ini kan oxidation kan, dia lose elektron. That's why elektron keluar daripada anode. Ini negative terminal anode. Okay, then dia akan bagi elektron tu kat oxidizing agent, yang mana oxidizing agent ni dia undergo reduction, dia kena terima elektron. Terima elektron tu. So siapa yang akan bertindak balas kat sini adalah manganese ions. Macam kawan awak kata tadi, potassium tak bagi apa-apa kesan, yang berubah tu. Macam mana kita tahu dia? Macam mana kita tahu dia yang bertindak balas? Kita tengok pada color, perubahan color tu. Contohlah tadi iodide tadi kan, potassium iodide tadi, kalau nampaklah kat sini, potassium iodide asal-asal dia warna colourless. Bila kita start sahaja reaction tu, dia akan jadi warna brown. Sebab apa? Dalam tube tadi, dalam tube dia tadi tu kan ada sini kan ada Ki kan. Okay, Ki ni bila ada reaction reaction dia akan menghasilkan iodine kan. Sini ada iodine lah ni. Daripada colourless dia jadi brown. Okay, pergi kat sini pula. Sini acidified potassium manganate. Acidified potassium manganate ni asal-asal dia warna apa? Tengok sini balik. Dia ada manganate ions manganate ions tu warna dia purple. Purple. Macam mana aku hijau purple ni? Purple. So bila once dia dah berubah, dia ada reaction bertindak, reaction start, dia akan terima elektron, dia akan jadi manganese 2+ kan. So dia akan jadi colourless. Ini. Dalam nota teacher ada yang menunjukkan colour-colour, teacher ambil daripada buku Spotlight je. Kalau dalam buku teks, dia bagi macam ni je. Dia tak bagi colour. Colour tu pelajar yang kena cari sendiri infonya. Okay so yang ni start macam ni. Okay, pergi kat observation tadi, kawan awak kata yelah sebabnya apa? Observation tadi warna kan? Warna kan tadi kan? Observation awak tadi. Sure. Ada observation so warna tadi kata apa? Brown ke, colourless ke brown kan?
Betul? Betul je. Bukan? Betul tadi kan? Silap tengok. Okay, thank you. Ni observation tu apa yang kita nampak? Colourless to brown. Tadi kawan cakap apa? Sebab apa inference ni senang je nak tackle inference Inference tengok hasil. Hasil kat mana? Hasil ni tengok sini. I minus tadi half equations yang kawan buat tu kan. I2 plus 2E. Inference wajib tengok apa yang terhasil. Senang je lah kalau half equations awak betul, confirm inference awak tahu apa dia. So tengok kat sini. Iodine kejap, molecule present pun boleh. Tadi kawan awak bagi ni is present boleh. Ini cara paling mudah nak buat inference. Nanti kalau pergi kat electrolysis lagilah senang awak nampak nanti Ataupun awak cakap iodide ion macam kawan awak bagi tadi lah. Iodide ion oxidize to iodine. Tapi teacher rasa kan student dia tak reti nak buat iodize ni, tak tahu nak letak kat mana. So pakailah inference yang ni. Iodine molecule is present. Sebab apa? Tengok half equation tu. Macam tu Okay, kalau pergi kat acidified potassium manganate tadi kawan awak kata purple solution turn to colourless. Sebab tadi daripada manganate tadi tu kan warna purple tadi tu kan. Sebab tu dia purple to colourless. Okay, kenapa? Kenapa tengok pada tadi half equations kawan awak bagi tadi? Kita pergi kat sini lah. Mana yang manganate tadi? Ini. Ni purple. Lepas tu produk dia adalah ini kan. Dia jadi manganese ions kan. Ni colourless dengan water. So inference nak pilih yang mana? Pilih yang ini. Water tu tak ada apa-apa pun kan. Kita pilih lah daripada reaction ni. So inference tu boleh sama ada awak cakap manganese ion is present. Boleh? Sebab apa? Sebab inference ni nak paling mudah tengok hasil daripada half equations tu. Buatlah manganese 2 ion ataupun nak buat Mn2 pun boleh Mn2 plus kan, tapi sebab tak sure nak tulis nama dia kan. Ion is present, boleh, tak masalah, tambahlah jawapan kat situ ataupun cakaplah manganate ions is reduced to manganese ions, macam tu. Okay, ini half equations ni kena tahulah siapa yang undergo oxidation, siapa yang undergo reduction. Kalau siapa yang dah faham, dia tahu apa yang dia nak buat. Okay, kalau teacher tak pergi jauh lah macam mana boleh dapat yang ni, sebab dalam buku teks ada dan juga dalam yang mana yang ada. Ini macam mana nak dapatkan. Kalau rasa tak faham lagi boleh tanya teacher sebab dah takut drag masa. Okay, and type of reactions once kita tahu siapa oxidation, reduction, siapa reducing agent, siapa oxidizing agent, confirm boleh tahu. Okay, overall equations ataupun kadang-kadang soalan cakap write ini equation, kena cancelkan dulu elektron. Kalau awak ingat lah, cancelkan dulu elektron. Okay, then identify oxidized substance ni. Siapakah reduce apa ni? Refer kepada half equation juga. Refer half equation bahagian reactant. Tadi siapa tadi? Apa jawapan tadi? Reducing agent siapa tadi? Siapa tadi awak cakap iodide ion kan? Betul tak? Iodide ion teacher. Betul, iodide ion. Sebab apa tadi dalam half equation kita start dengan I minus. Agent ni kita tengok pada reactant. Inference tadi teacher bagi tahu inference, apa-apa inference tengok pada produk yang terhasil. Mudah kalau half equation kita betul. Kalau reducing agent, oxidizing agent, kena tengok pada reactant tadi. Dia start dengan iodide ion, maka iodide ion lah adalah reducing agent dia. Okay, kalau tadi oxidizing agent. Oxidizing agent. Tadi kita start dengan apa tadi? Apa tadi? Ion apa tadi? Manganate. Yes, manganate lah. Manganate. Kalau rasa takut nak buat macam ni kan sebab dia ada Roman dia kan. Manganate ion, buatlah yang ni. MnO4 minus ion is a oxidizing agent. Macam tu. Okay, directions. Okay, ingat directions electron always from anode to cathode. Anode biasanya macam kawan kata tadi oxidation, always oxidation. So sebab apa? Oxidation ni dia lose electron. That's why electron keluar daripada anode, negative terminal. Okay, itulah dia daripada negative terminal pergi ke positive terminal. Okay dah, rasanya yang ini sulfuric acid ni sebab apa? Tengok gambar ni. Mana dah modul teacher ni? Okay, macam kawan katalah
kita nak separatekan dua solution ni. Okey, bila ada ions yang apa? Contoh tadi K+ kan yang tak buat apa-apa kan, dia akan dissolve. Dia akan dissolve macam tu. Dia akan sini. Okey, dia satu benda kita pakai electrolyte untuk pisahkan agent tu. Kalau tak bercampur lah. Satu lagi to allow the movement of ions. Sebab akan ada ion yang dissolve dalam reactions ni. Masuklah dalam tu, tak kacau lah reactions kat sini. Okey, dan lagi ini nombor 8. Kenapa kawan awak buat salt bridge? Kenapa jawapan dia salt bridge? Sebab salt bridge pun ada juga pakai electrolyte. Electrolyte tu duduk dalam salt bridge tu lah. Itu pun dia akan ambil ions yang tak terlibat tu macam tu. So dia akan berlari-lari kat sini. Yang buat kerja hanyalah elektron yang keluar pada connecting wire tu, elektron je. Yang ada ni ions yang ada tu duduk dalam beaker tu je. So ada lagi satu porous pot, tapi tak payahlah pakai salt bridge je. Okey, kalau ada soalan yang tak clear lagi, nanti kita pergi kat revision sikit. So yang amali ni kira settle untuk yang pertama ni. Okey, kita pergi kat group Ali dulu ke group Adlan dulu tah? Ini. Group Ali dulu kan? Ali ada? Siapa nak present ni? Wakil boleh, semua pun boleh. Ada tak tu? Ada. Okey. So teacher share screen macam ni, awak explain lah sikit-sikit. Okey, biar teacher start dulu kot. Okey, conversions of iron to Fe2+ kepada Fe3+ and vice versa. Okey, ini pun melibatkan juga oxidizing agent dengan reducing agent Okey. So sekarang ni kita nak tukar Fe2+ mana ni? Kepada Fe3+. So nya kita perlukan kalau kecilnya iron 2 sulfate. Sebab apa iron 2 sulfate? Sebab iron 2 sulfate ni adalah Fe2+. Dan juga dia ada dalam ni. Tengok kat sini. Sebabnya dalam satu-satu reaction dia mesti ada reducing agent, dia mesti ada oxidizing agent. So sekarang ni siapa yang Fe2+? Siapa yang duduk sebagai ni? Sekejap Fe2+ mana? Kat oxidizing agent ke reducing agent? Cari. Kat mana? Fe2+. Korang jawablah. Yang mana? Kat oxidizing agent ke reducing agent? Reducing agent. Apa reducing ke? Reducing tak dengar lah. Ni. Reducing. Iron 2. So, senang kita tahu yang ni kenapa kita ambil iron 2 sulfate, sebab dia adalah reducing agent. Iron 2 sulfate ni adalah Fe2+ dan dia juga adalah reducing agent. So, nak buat reactions ni dah jadi reducing agent kan? So, satu lagi yang mestilah reactant tu ada dua, A plus B. So, satu kena bertindak sebagai reducing agent. Okey, reducing dah tahu, iaitu iron 2 sulfate sebab dia ada Fe2+. Okay, Fe2+ ni kita nak cuba tukarkan dia kepada Fe3+. Okey, siapakah yang akan jadi oxidizing agent? Awak boleh pilih mana-mana kat atas ni. Okey, biasanya kita ambil yang bromine water, chlorine water as a oxidizing agent je. Barulah redox tu berlaku. Kalau lah Fe2+, iron sulfate ni awak ambil, tapi awak pilih yang masuk ke dalam reactions tu adalah sulfur dioxide contoh, ataupun potassium iodide. Takkan jadi sebab dua-dua tu reducing agent. Inilah dia. Mana kan group ni? Ni. Sebab tu kat sini reactions dia pakai iron 2 sulfate. So siapakah yang akan menjadi oxidizing agent? Bromine water. Kalau tak nampak ni, sekejap. Ini. Kenapa kita ambil Fe2+? Kenapa kita ambil Fe2 iron sulfate? Sebab kita nak buat Fe2+ ni tukar jadi Fe3+. Okay, so kita ambil iron 2 sulfate sebab dia ada dalam list kita iaitu sebagai reducing agent. So so reducing agent ni nak react dengan siapa untuk jadikan dia satu redox reaction? Carilah apa-apa yang boleh bertindak sebagai oxidizing agent. Cuma amali dia bagi bromine water. Boleh bagi contoh lain, chlorine water pun boleh. Reaction tu akan jadi juga. Okay, sekejap nanti Ali explain. Okay, bendanya teacher explain teruslah yang ni
Ali nanti explain kat teacher observations dengan jawapan-jawapan tu Ali Ali and the gang. Okay So nombor 1, sebab nak cepat sikit. Nombor 1, okay, pour freshly prepared. Kenapa? Kenapa kena fresh? Tak boleh lah kita apa ni? Contoh yang ini kan, kita boleh prepare sebenarnya dalam lab. Ataupun cikgu yang suruh prepare. Semasa nak buat tu baru prepare iron to sulfate tu. Sebab iron to sulfate tu sangat sensitif, Fe2+ ni dia senang nak jadi Fe3+ sebenarnya. So dia pun akan tanya, tak perlulah kita nak buat eksperimen ni kalau Fe2+ boleh tukar dengan sendiri Fe3+. No, kita nak buktikan juga. Walaupun dia mudah dalam keadaan biasa, awak tak buat apa-apa pun. Tiba-tiba dia tukar jadi Fe3+. Dah ada colour dah pun. Sebenarnya itu dia terjadi sebab Fe2+ ni dia tak stable. Fe ni ion yang paling stable untuk diri dia adalah Fe3+. Okay. So, tapi kita nak juga buat eksperimen, kita nak tengok juga Fe2+ tu tukar jadi Fe3+. Sebab itulah kena sediakan dia secara freshly prepared lah. Jangan hari semalam nak guna hari ni. So tak boleh dah lah, dia dah ada reactions dah kat situ. Okay, senang saja, awak dah tahu dah. Teacher kata teacher nak bagi iron to sulfate. So awak nak pilih oxidizing agent apa? Awak pun kena carilah. Iaitu bromine water. So senang sajalah. Add saja pakai dropper kan. So dia akan berlaku perubahan lah kat situ. Okay, vice versa. Bila kata vice versa, kita nak terbalik pula. Boleh ke? Ini settle Fe2+ kepada Fe3+. Ini pula, boleh ke Fe3+ ni kita tukarkan dia jadi Fe2+? Boleh, sebab dalam teori kata ini adalah redox reactions. Kita yang kena cari macam mana nak tukarkan Fe3+ ni kepada Fe2+. Ni oxidation number kan. So dia bila ada oxidation number berubah, maknanya adalah redox tu. Kalau awak ingat lagi lah. Saya dah blur-blur dah tu kan. Kita apa tengok video ni nanti, bila dah belajar lagi nanti insyaAllah boleh faham lah. Sebabnya amali kita kena teruskan juga. Nanti tak sempat nak go through. Yang penting dapatkan jawapan dari kawan awak tu. Dan nanti lepas ni nanti buku amali tu dah jadi complete dengan jawapan lah. Okay So yang ni pula kita nak pergi kepada Fe3+ kepada Fe2+. Mestilah kita kena start dengan Fe3+ dulu. So nak pakai apa? Boleh ke teacher pakai iron 3 chloride? Boleh ke? Iron 3 chloride. Tukarlah. Iron 3 sulfate. Boleh ke? Boleh tak? Adakah dia ada dalam list kita? Sebagai oxidizing ke, reducing ke, tak kisahlah. Ada tak? Boleh ke pakai iron 3 sulfate? Tak berjawab tu. Boleh. Boleh. Tapi awak tahu tak iron 3 sulfate tu oxidizing ke reducing agent? Kita tak tahu kan? So ni better lah pakai benda yang kita tahu. Apakah ni oxidizing agent dan reducing agent ni, yang mana satu yang ada Fe3+. Ni kat bahagian oxidizing agent, iaitu Fe ferrum chloride. Ferrum chloride. So ni adalah Fe3+. So kita gunalah dalam reactions kita tu Fe3+. Okay, so yang kita hafal tadi, oxidizing agent, Fe3+ ni adalah oxidizing agent. So siapa partner dia? Siapa nak react dengan dia ni? Mestilah kita pilih dalam kalangan ni. Okay, tengok kat sini. Okay, zinc powder. Zinc powder ni grup mana ni? Yang ni kan? Reactive metal. So barulah jadi reactions ni antara oxidizing dengan reducing agent ni. Barulah jadi reactions tu. Kalau pilih kan, contoh teacher kata, teacher bagi iron 3 chloride, tolong tukarkan iron 3 ni kepada iron 2. Awak pun ambil lah salah oxidizing agent, ni oxidizing agent kan. So awak nak reactkan dengan chlorine water. Salah, tak jadi. Sebab apa? Iron 3 chloride ni adalah oxidizing agent. Awak pergi tambah lagi oxidizing agent. Memang tak ada apa-apa reaction lah. Tak jadilah redox tu. So kena cari yang ni. Sebab apa teacher bagi tahu ni? Sebab soalan akan tanya suggest benda lain selain pada dalam soalan yang dia bagi tu. Nanti awak nampak lah. Kita tengok sini. Ni. Dia pilih reactive metal. Boleh nak pakai magnesium pun boleh. Ikut suka. Asalkan dia ni adalah reducing agent. Ini kita dah tahu dah ni oxidizing agent.
Bila dia bertindak balas dengan reducing, dia akan tukarlah jadi Fe3 plus kepada Fe2 plus. So senang je macam ni je, tambah-tambah heat sikit. Sebab apa? Dia ada heat sikit lah. Sebab kita nak dissolvekan zinc powder tu. Pakai zinc tadi kan. Okay, so pergi kat observation tadi. Okay, boleh tak Ali, siapa-siapa gang ni explain jawapan Ali. Okay, salin salin. Kalau korang rasa tak boleh dapat lagi tak apa. Salin dulu jawapan, asalkan ada jawapan dulu. Okay, pergi kat observation Ali. Ali ke siapa lagi? Ali Ashraf, Ali Imran. Okay. Oh, okay. Cepat siapa? Cepat grup ni. Cepatlah, dah lewat dah ni. Okay. Tabulation of data. Substance A, dot set A, ions 2 sulfate, FeSO4 solution plus bromine water Br2. The observation is the bromine water decolorized. The solution of the bromine water changes from pale green to brown. Pale green to brown. Okay, nanti teacher explain kenapa. Okay, Then we add sodium hydroxide solution that causes the brown precipitate to form. Okay, tak apa, nanti teacher explain. Okay, then we And it is not dissolved in excess sodium hydroxide solution. Lagi? Set B pula, observation dia iron 3 chloride plus zinc solution. Some of the zinc solution dissolves and the solution changes from brown color to pale green. Okay. After adding sodium hydroxide solution, green precipitate is formed and is not dissolved in excess sodium hydroxide solution also. Okay, korang ambil dulu jawapan ni, nanti teacher explain. Okay. Answer for discussion. Discussion dia tanya apa? Sekejap Discussion dia tanya, ni kan, change in oxidation number dengan transfer of electron. Oh, banyak kerja. Okay, then. Siapa nak explain cepat? 1A, change in oxidation number. Section A, Fe2 plus ions are oxidized because the oxidation number of iron in iron 2 sulfate increase from 2 plus to 3 plus, while bromine water is reduced because the oxidation number of bromine decreases from 0 to -1. Section B, zinc is oxidized because the oxidation number of zinc increases from 0 to 2 plus, while Fe3 plus ion is reduced because the oxidation number of iron decreases from 3 plus to 2 plus. Okay. B, transfer of electron. Section A, Fe2 plus ions are oxidized because Fe2 plus ion lose electron to form 3 plus Fe3 plus ion. Meanwhile, bromine water is reduced because bromine molecule gains electron to form bromide ion. Section B, zinc is oxidized because zinc atom loses electrons to form Zn2 plus ion. And Fe3 plus ion is reduced because Fe3 plus ions gains an electron to form Fe2 plus ion. Okay, bagus. Okay, ambil semua jawapan ni. Ambil dah kan? Then next, answer number 2. Apakah function dia? Okay, cepat. Number 2, what is the role of bromine water in section A and zinc powder in section B? The role of bromine water is to act as an oxidizing agent because bromine is an electron acceptor. Okay. Meanwhile, zinc powder acts as a reducing agent because zinc is an electron donor. Yes, okay. Ambil jawapan ni. Okay, seterusnya question number 3. Yang macam teacher bagi tahu. Okay, apa dia? Cepat. What is freshly prepared iron 2 sulfate FeSO4 solution is used for the experiment in section A. Okay. It's because iron 2 sulfate solution is easily oxidized to become iron 3 sulfate.
Okey, betul? Sebab tu kita kena prepare sebolehnya sebelum start eksperimen tu prepare dululah. Jangan sehari sebelum, jangan beberapa jam sebelum pun kita tak sarankan lah Okay, question 4. Nanti tak dapat jawapan dia yang betul. Okay, question 4. Name a reagent that can be used to verify the presence of iron 3 ion in section A and iron 2 ions in section B. Okay. The reagent is sodium hydroxide. Yes, yang ini berkait dengan test for cation untuk kita test kehadiran Fe2+ dengan Fe3+, sebab tu dalam observation dia ada jawapan, dia ada tambah sodium hydroxide in excess. Okay, nanti teacher explain. Okay, nombor 5. Last question, suggest another substance that can replace bromine water in section A, enzyme powder in section B. For section A is chlorine water, meanwhile for section B is magnesium powder. Okay, thank you. Alright. Habis kan? Cantik slide dia. Okay, so terus pergi pada yang ini sini dulu. Okay. Sama ada awak faham ke, tak faham ke, nanti awak digest slow-slow lah tengok balik recording tu kan. Rajin ke tak rajin ke, takkan teacher nak tanya pula kan. Okay, pergi kat A. So Fe2 plus sulfate kan, Fe2 plus sulfate tadi adalah apa? Reducing ke oxidizing tadi? Reducing. Reducing. Bagilah respon. Okay, reducing. Maka bromine water ni adalah oxidizing agent. Okay, kenapa Ali kata kat sini bromine water decolorize bla 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 semua tu kan. Okay, kita kena yang ini kalau nak bagi nampak pergi kat half equations dululah. Tengok sekejap. Okay, FeSO4. Nanti satu lagi eksperimen habis kita stop sekejap. And then teacher just nak pergi kat transfer of electron balik untuk revision sikit je. Okay, then bromine water. Ni reactions dia kan. Okay, dia akan hasilkan apa produk dia? Ferrum bromide kan. Kalau ada nampak salah bagi tahu Siapa produk dia? Teacher check balik lah. Kita tengok produk dia ke? Siapa nampak? Teacher tak nampak lagi apa jadi. Ya, sulfate tak boleh. Okay, ini je. Okay, tak apalah. Kita hold sekejap macam tu. Teacher lupa. Okay, tengok kat sini. Kita tahu ada FeSO4 adalah reducing agent, maka yang buat kerja dia bukan sulfate tapi yang ini. Yang tu Fe, yang ini F2+ kan? 2+. Okay, dia akan jadi ini je. Yang ini je untuk conversion sahaja yang kan selalu kan kita kata kalau ion belah ni sebelah tu akan jadi apa? Molekul kan ataupun metal kan. Yang ini sahaja yang ion dengan ions. Ion dengan ion. So kena apa macam mana kita nak tahu, kenal pasti dulu ion tu sulfate tu adalah reducing agent. Bila reducing agent, so dia daripada Fe2+, dia kena naik jadi Fe3+ sebab oxidation number increase merujuk kepada oxidation number. Kita tengok sini. So kalau ni adalah reducing agent, oxidation, maka elektron duduk belah yang lagi banyak positif dia iaitu belah kanan. Okay, then adakah elektron dia, berapa jumlah elektron dia? Sini ada 2+, sini ada 3+, sini X. Ni lain sikit kan? Satu je lah. Tengok balik lah. Nak bagi sama macam mana. Ni satu sajalah. Okay. So yang ini pula. Okay. Sebab apa warna dia? Kenapa tadi Ali kata brown jadi the solution change daripada pale pergi kepada brown. Kalau awak ingat lagi dalam tajuk cation Fe2+ warna apa? Fe3+ warna apa? Siapa boleh beritahu teacher? Fe2+ warna apa? Green. Green. Okay, Fe3+ warna brown. Sebab itulah daripada pale green jadi brown. Okay. So ni. So kenapa dia adding sodium hydroxide in excess? Kena sebut perkataan in excess sebab kita nak test betul ke yang ada dalam
solution tu hasil daripada reactions tu adalah Fe3+. So macam mana nak tahu? Kita test pakai sodium hydroxide in excess. Bila dalam in excess dia akan jadi precipitate. Kalau brown precipitate tu yang terhasil, maka betul lah sini ada Fe3+. Okey, pergi kat yang ni set B. Kita tahu tak berapa clear. FeCl3 ni adalah oxidizing agent. Manakala zinc powder ni pula adalah reducing agent. So buatlah half equation sebab nak bagi nampak lebih jelas. Okay, Fe, kita conteng-conteng kat mana? Sinilah. Fe3+, sebab apa? Sebab yang ini iron 3+. Okay, chloride kan? Akan jadi ni. Jangan buat Fe3, jangan buat Fe4+ ke, tak ada. Dia plus tu dengan plus 3 je yang ada untuk Fe. Jangan buat ini. So yang ini adalah oxidizing agent, maka elektron kena duduk belah kiri. Okay, manakala zinc powder ni pula kita start dengan zinc kan. So dia ni adalah reducing agent, sebab tu jadi gini. Baru nampak half equation. So sebenarnya bila buat half equation baru kita nampak observation dia kenapa jadi gitu. So observation Ali dia kata daripada brown jadi green. Betul lah, sebabnya Fe3+ yang warna brown tu dia berubah menjadi green, iaitu Fe2+. Macam mana nak check? Pakailah sodium hydroxide in excess. So dia akan jadi green precipitate. Green precipitate kat situ. So ambil dulu jawapan, nanti kita pergi ke revision, nanti baru awak nampak insyaAllah. Okay. So pergi kat Ali punya ni semua betul. Yang teacher bulat-bulat tu ni semua betul. Okay, pertama sekali Fe2+ are oxidized because the oxidation number of iron. Yang ni teacher akan stresskan bila kita dah sampai kat revision tu. And then oxidation number, awak dah salin jawapan tu kan. So wajib ada sign kat depan. So since ni melibatkan plus tu, so buatlah gini. Kalau buat 2, 2, 3, salah. Kena ada sign. Take note sikit-sikit kat situ lah, walaupun awak rasa blur-blur sikit kan, tak apa. Okay, lain-lain salin dulu. So kalau in terms of transfer of electron ni, yes dah tepat dah sebab dia dah cukup dah dengan ions dia disebut, atom pun, kalau atom pun disebut atom, macam tu. So tepatlah ni. Okay, yang ni bromine water ni boleh tahu kot di sini, tak payah nak pergi jauh. Ini pun teacher bagi tahu dah. Ini nak pukul 1 dah kan. Ini yang tadi tu lah sodium hydroxide tadi. Okay, boleh tak kita rehat sekejap? Teacher penat sikit. Pukul 1, 5 minit je boleh? Boleh je. Ya, rehat sekejap. Boleh teacher. Minum air jap. Mungkin korang pernah tepu tu. Pukul 1 kita start.
Kita dah baru 2 amali. Teacher decide macam nak bawa satu lagi amali tu pergi next class lah. Sebab teacher rasa banyak sangat teacher cakap. Untuk satu lagi eksperimen kita bawa, so anjak lah. So teacher rasa untuk PDPR ni teacher macam nak buat 2 lah pula. Kalau dalam kelas nanti teacher nak buat banyak sikit. Sebab rasa macam teacher baru nak try ni, 3 eksperimen jadi tak? Sebab ada cikgu dia buat 4 eksperimen sekali jalan kan. Teacher rasa macam banyak, teacher reduce 3. Okay, hari ni nak tengok 3 jadi tak? Macam mana? Kalau rasa macam banyak saya teacher nak buat 2. Korang okey tak? Ke rasa macam boleh saja. Oh, laju tu. Izham ke tu? Buat 2 lah hari ni. So untuk grup akan datang, akan ada satu grup lah daripada Y kan? Daripada ni. Contohnya grup 4, 5, 6 hari tu teacher kata. So is minggu depan pula dah next class. Grup 3 dengan 4 sajalah, kita buat 2 je lah. Penat rasa penat sikit. Okay, and then awak pun akan rasa macam banyaknya benda. Tak tahu lagi ni kan. Okay, habis dah pukul 1. Kita pergi patah balik. Mari settle 2. So at least dah ada jawapan dah terisi daripada tak isi langsung kan. Okay, sekarang ni apa nak buat? Teacher nak pergi kepada transfer of electron at a distance sahaja. Okay. Ini grup Syamil tadi dia bagi kat teacher, tapi teacher kata okay, nantilah minggu depan next class. Okay. Okay, sini rasanya awak dengarlah apa yang teacher nak bagi tahu ni. Sebabnya teacher kata dah hari tu hantarlah homework tu kan. Hantarlah homework tu tapi ramai lupa kan. Tak apa. Tapi janji hantar. Sebabnya yang tricky, bukan tricky, crucial, yang sangat penting adalah transfer of electron punya explanation. Dia bukan berhenti sampai sini je. Kalau awak nak tahu, OHN yang kita dah belajar tu, oksigen, hidrogen, oxidation number dan juga elektron ni, satu-satu metod yang kita bawa sampai habis adalah elektron. Bila pergi ke electrolysis, yes, ada pasal elektron. Loose gain. Okay, bila pergi kat voltaic cell, sudah apa teacher cakap ni, voltaic cell ingat lagi ke tak kan? Linear cell. Pun kita cakap loose gain elektron. Kita bawa benda ni bukan sampai sini saja, sampai habis chapter ni. Okay, kalau oksigen dengan hydrogen in terms of loose or gain hydrogen and oxygen, sampai situ je lah, sampai 1.1 je lah kita jumpa. Selepas ni tak ada dah. Okay Alright, so teacher nak explain balik lah kenapa yang ramai salah, kenapa yang ada lagi salah. Sebabkan dia tak ada dalam explanation dia tu, dalam berapa orang je yang betul. Yang betul-betul, yang teacher tak perlukan buat corrections lah kan. Dia kadang-kadang dia tertinggal kat sini kan. Teacher bagi tahu dah apa-apa yang bertindak sebagai oxidation, yang mengambil alih, yang mengalami oxidation, dia mesti lepaskan elektron kan. So tengok kat sini contoh lah ini. Contoh ni teacher buat contoh ni. Dia bagi apa? PB, contohlah PB lah yang terlibat dalam tu kan. So kalau PB sini PB2+, elektron duduk sini kan. So macam mana kita nak explain half equations kita buat ni dalam bentuk ayat? Tengok sini. PB ni apa? PB ni atom, sebut atom. Okey, apa yang dia buat ni? Kalau duduk belah kanan, maknanya dia loose elektron. Tak perlu sebut pun jumlah elektron tu. Dalam redox tak perlu sebut. Dalam chemical bond perlu sebut. Okey, dia jadi apa ni? PB2+, ion. Kena sebut atom dengan ion ni. Kalau buat PB, loose elektron, tak adalah atom kat belakang tu. Salah. Jadi salah. Tak ke sia-sia kan? Okey, ini pula. Ini pun satu juga kan? Ni teacher betulkan hari tu. Teacher betulkan, kenapa teacher betul kat situ Tak apa, teacher buat gini. Cl minus. Okey, kalau sini dah Cl minus, andai kata lah kan. So kalau sini dah Cl minus, sini mesti jadi Cl2. Kecuali yang conversion tadi conversion Fe2 plus Fe3 plus tu je yang ions dengan ions. Yang ni biasanya yang lain-lain tu, kalau ions duduk sebelah kiri, selepas tu mesti dalam bentuk neutral, sama ada atom ke, molekul ke Okay, so kenapa Cl ni dalam bentuk Cl2? Sebabnya Cl ni group 17. Dia diatomic molecules kan, sebab tu Cl2. Okay, bila yang ini, so ini dalam
Teacher nak explain. Okay, andai katalah Cl ni mengalami oxidation. That's why dia elektron dekat belah sini. Andai kata teacher bagi contoh. Jangan rasa pelik pula datang dari mana contoh ni. Okay, macam mana nak explain dia dalam bentuk, nak explain half equation dalam bentuk ayat? Pergi satu-satu. Ni apa nama dia? Chloride ions. Okay, apa dia buat ni? Kalau elektron belah kanan, makanya dia lose elektron. Okay, to form apa? To form, ni yang jawab apa ni? Chlorine gas. Salah. Memang dia chlorine gas, tapi ni kita nak explain pasal elektron. Teknik menjawab tu diperlukan apa-apa yang ada elektron dalam jawapan awak mesti gantikan dia dengan ada atom, ada ions, ada molekul. Cl2 ni adalah molekul, sebab tu kena ada molekul. Check balik jawapan tu teacher nak tegur kat situ je. Sebab ramai bukan sikit, ramai. Kebanyakannya silap kat situ. Okay, dan ada juga yang buat gantikan dengan it. Contohnya Cl ions undergo reductions, oxidations ataupun is oxidized pun boleh. Ada yang buat gitu kan, because it lose. Ui, ni memang big no-no tau, jangan buat it. Jangan buat it. Kalau yang ni kita tahulah, mungkin student ni mungkin tertinggal lah kan. Yang ini kalau pemeriksa nampak dia marah ni kalau it ni. So hati-hati kat situ. Okay. So nya kat elektron tu tolong praktis lagi lah. Tolong praktis lagi. Okay, so yang ini tak banyak pun yang kita boleh pergi, tapi at least kita boleh buat latihan lah. Okay, bila habis transfer of electron, next class nak kira oxidation number pula. Kan? Itu pula, and then kita bolehlah kaitkan dengan experiment conversion tadi. Kenapa ada dalam observation tadi ada jawapan oxidation number kan? Okay, so kalau rasa penat dengan tajuk ni, ambil masa untuk carilah masa. Banyak kali teacher bagi tahu kan, cuba cari jalan. Tak ada siapa nak tolong kita saat ni. Kita diri sendiri kena fikir macam mana. Benda dah ada. Even video, teacher ada buat video rasanya pasal ni. Semua chapter 1 memang teacher buat video. Chapter 2 pun ada teacher buat video. Terpulanglah cara macam mana awak nak cari. Internet banyak, awak ada data banyak kan. Ada masalah data bagi tahu teacher. Okay. So tengok tadi yang macam kita dah belajar dengan kawan kita tadi, group Danish, jadi Yin dengan Mirza tadi, dia explain tentang transfer of electron at a distance. Itu dari segi amali. Okay, bila amali, kita kena faham kan macam mana nak set up, macam mana kita kena kenal siapa reducing agent, oxidizing agent. So kita sekarang, bagaimana soalan boleh ambil ni sebagai soalan structure. Kalau daripada amali itu pun kita boleh dapat, kan kita boleh design soalan lah. Maksud teacher, okay. Azan sekejap sebab salah pula. Tunggu azan lah sekejap. Sekejap, tunggu azan sebelah teacher ni settle habis, kita start balik. Ni dah ada jawapan. Oh yes. Tidak menutup perbedaan observations. Okay. Satu, dua, tiga.
Okay dah, settle. Alright, so teacher nak explain balik. Sebenarnya teacher patut explain yang ini kan. Ni. Okay. Alright, so macam biasa dia mesti kena ada reducing agent, dia mesti kena ada oxidizing agent. Tak kisah sebenarnya kan, kalau awak perasan, soalan kadang-kadang suka letak reducing agent yang anode tu, yang undergo oxidation tu belah kiri kan. So student pun rasa macam macam wajib je belah kiri. Tapi kadang-kadang soalan, kalau macam soalan, dia saja nak trick pelajar kan. Sebab kan soalan student dah terbiasa tengok di belah kiri. Kan yang negatif ni belah kiri, dia pun tukar. Kita tak tahu ni, kita mungkin awak lupa agent-agent ni kan, dia reducing agent ke oxidizing agent ke, awak pun kanan ni mesti reduction, oxidizing agent lah ni mesti belah kiri ni mesti reducing agent. Tak juga cuma terbiasa macam tu, kita tengok macam tu kan. Sedangkan soalan boleh kenakan awak dia letak pula reducing agent belah kanan. So hati-hati, nak tak nak kena tahulah siapakah yang reducing agent, siapakah dia oxidizing agent. Okay, then bila awak nak, kalaulah katalah andai kata dia kata nak lukis kan, dia minta awak lukis, teacher bagi ni. Okay sayang. Okay, bila nak lukis tu, mula-mula awak kena tahu electrolyte apa sesuai. Selalunya kita pakai ni. Sulfuric acid dengan ini. Okay ni teacher dah bagi dah dalam handout teacher. Okay, so macam mana nak lukis? Awak lukis tu pastikan elektrod tu tak melebihi ni. Ni yang kita buat ni kan. Kita buat ni yang dash-dash ni merujuk kepada electrolyte kan. So elektrod tu kena duduk dalam ni. Ini oxidizing, ni reducing agent kan. Contoh sini belah sini oxidation lah. So elektrod ni jangan sampai kena kat sini lah. Nanti ada reaction pula. Bila nak lukis lah macam tu, dia kena kat dalam ni lah, dalam electrolyte ni, dalam agent dia. Jangan sampai terkena kat layer dilute sulfuric acid tu. Okay, dan apa lagi nak kena buat, pastikan awak pakai galvanometer YouTube ni wajib ada galvanometer. Sebabnya kita sekarang ni nak tengok transfer of electron kan. Memang kita nampak dari segi observation tu nampak perubahan warna semua tu. Tapi kita nak bagi nampak clear lagi, galvanometer ni tolong kita untuk tengok bahawa berlakunya transfer of electron. Sebab apa dia jadi deflect. Daripada sini dia deflect, dia bergerak ke belah sana tu. Maknanya ada elektron yang dipindahkan. Okay. So always ingat reducing agent iaitu oxidation kan. Lose electron kan. Sebab itulah elektron mesti daripada reducing agent kepada oxidizing agent. Yang mana terminal ni, kalau sinilah reducing agent awak, maka kalau soalan tanya draw the flow of electron, okay, kat sini awak buat arrow daripada terminal oxidation tu pergi kepada terminal yang mengalami reduction tu. Kalau sini oxidation berlaku, makanya dekat sinilah pula. Tukarlah pula arrow dia kan. Itulah dia Okay, ini hafal sikit lah. Sikit-sikit, ni bagi kat sini. Tengok sini. Ni biar teacher explain. Penat so nak explain kan, tapi itulah tugas kita kan. Okay, kita tengok kat sini. Dia kata reactions between potassium iodide solution. Sorry kalau awak rasa terlalu banyak yang teacher ajar awak rasa banyak sangat tepu sangat, awak tengoklah video nanti. Okay, potassium iodide dengan bromine water. Okay. Teacher nak tanya, siapa tadi potassium iodide ni, siapa dia reducing agent ke oxidizing agent? Boleh tolong jawab tak? Potassium iodide ni reducing agent ke oxidizing agent? Reducing. Okay, buat sini siap-siap macam tu. Reducing agent. Oh, betul. Okay. Kalau sini awak dah tahu sini reducing agent, bromine water mesti oxidizing agent. Banyak yang awak boleh dapat. Ini adalah contoh table dia bagi tau. Ini bayangkan tak ada apa-apa, dia bagi A je. Table ni terpulang. Awak nak buat dalam bentuk point boleh, awak nak buat dalam bentuk table pun boleh. Okay. So apa nak jawab? Awak jawablah dulu. Ataupun teacher buat gini, teacher kan. Kalau teacher suka sangat start dengan half equation. Sebab dalam half equation teacher tu, teacher boleh dapat explain banyak sangat benda. Okay, contohnya teacher bagi tips lah macam mana nak buat. Reducing agent, kita tahu adalah KI kan, KI. KI ni yang akan bertindak balas, selalunya awak akan dapat, teacher tak pasti lagi sama ada dia nak bagi standard electrode potential tu kat belakang.
kalau dia bagilah sebiji tu, sehelai standard electrode potential tu, dalam standard electrode potential tu dia ada ni. Semua dia ada. Half equation. Boleh salin balik. Kalau awak rasa tak nak ingat ke tak nak hafal. Tapi tengok dulu. Setakat ni information tak ada lagi pasal tu. Diorang putuskan lagi nak masukkan ke ataupun nak letak inode value sahaja. Okay. Ini pula okay, teacher tahu iodide ini yang akan bertindak. So kenapa I tu? Sebab ni adalah daripada ionic compound. Okay. Sebab itulah dia start dengan ions. Okay then. So kalau sini ions, belah ni mesti jadi molecule. So elektron mesti belah kanan. Ni teacher balancekan lah ya. Ni cara teacher. Okay, ni oxidizing agent pula. Okay, oxidizing agent tadi kawan awak kata bromine water. Okay, bromine water kan. Okay, bromine water ni memang bromine sahaja kan. Tak ada dia lekat dengan potassium ke apa kan. So bromine water tu lah yang bertindak balas. So dia akan start dengan apa? Bromine ni molekul bukan ionic compound. That's why kita start dengan bromine water. Kalau ionic compound contoh potassium iodide ke ataupun iron 2 sulfate ke tu ionic tau. Ionic. Sebab tu lah kita start dengan ions. Mungkin tak nampak lagi, nanti kita buat lagi contoh lain. Okay, ni oxidizing agent, so dia akan undergo reduction. So elektron mesti letak belah kiri. Kalau tak dapat lagi, pergilah elektron tu love positive vibe ataupun yang tak ada negatif lah. Asalkan dia bukan negatif kat area tu. Okay, dapat apa kat sini? Kalau sini dah molekul, mesti kat sini pula mesti iodide. Bromide. Okay, then balancekan. Balancekan lah. Okay, teacher buat ni dulu. Biasa memang kalau teacher buat latihan lah. Teacher yang buat latihan kan. Nak bagi faham, teacher akan start dengan half equations. Dia tak ada masalah nak start kat mana-mana pun. Okay, kat sini lah teacher boleh dapat macam-macam info. Apa dia? Contoh. Okay, awak nak cakap apa? Siapakah reducing agent? Ni kita tengok pada half equations kita ni, iodide. Boleh juga nak jawab potassium iodide, tapi awak akan jumpa dalam skema iodide ions. Kenapa iodide ions? Sebab half equation dia start kat macam ni. Macam ni, reducing agent ni. Okay, siapa kat ni pula? Tadi half equation teacher yang ni kan, okay. Siapakah oxidizing agent? Dia start dengan siapa? Agent kan kena tengok reactant kan, bromine. Br2 is oxidizing agent. So once kita dah tahu, confirm, senang nak buat explanation. Kenapa iodide ini adalah reducing agent? Sebab iodide undergo oxidation reaction. Okay, kalau ni pula bromine undergo reduction reaction. Sebab dia adalah oxidizing agent. So dia suruh terangkan. Bila nak terangkan ni mesti tentang method Ohen tadi, iaitu kalau sekarang ni kita dalam elektron, explain lah pasal elektron. So ni nak explain berdasarkan apa ni? Berdasarkan half equations kita. Kan banyak tu boleh dapat. Macam mana nak explain ni? Okay, kita tengok start dengan apa ni? Iodide ion. Sebab tu start dengan iodide ion. Iodide ion. So sekarang dia oxidation kan? Sebab tu dia release ataupun lose electron. To form apa? Tengok sini. I tu ni adalah iodine gas kan? Tapi dalam explanation kita tak boleh pakai gas ke apa. Kena ada particles kan? So iodine molecule. Daripada half equation je pun. Ni pula. Macam mana nak explain? Okay, start dengan apa? Bromine molecules ni terbalik. Bromine molecules receive electron sebab dia reduction. To form apa ni? Bromide ions. Explain balik half equations tu. Okay. Alright. So observations ni kalau rasa tak nampak lagi jelas, tengok pada nota teacher bagi dah kat sini. Dalam buku spotlight pun ada Tengok. So observation benda yang kita nampak lah benda yang kita nampak. Kalau nak faham macam ni. Berapa dah? 120. Okay, ni daripada KI kan. So KI ni tadi colourless. Okay. So akhir sekali produk dia adalah iodine kan. Iodine memang warna brown. Sebab tu brown solution. Ni mungkinlah tak semua boleh betul kat sini sebab dia tak ingat warna kan daripada colourless ke brown tu kan. Tapi at least awak tak adalah telur ayam, awak boleh bagi half equations kat teacher, awak boleh explain siapa agent dia, awak boleh explain dia undergo apa, nak tambah lagi iodide ions is oxidized, dapat satu markah lagi. Nak tambah lagi boleh. Okay, ni contoh oxidizing agent pula. Okay, ni bromine molecule memang warna brown. So bila dia jadi ions, dia akan jadi colourless. Macam tu. Okay, ini mungkin kena praktis lebih kan.
Okay, inference. Inference. Observation kita tak sure tapi inference kita boleh sure juga. Okay, ni mungkin jawapan dia ni mungkinlah siapa yang reti lah jawab macam ni kan. Ataupun dia bagi tahu dah kat atas so bromine is reduced sebab dia tahu reduction kan. Okay, selain daripada tu inference boleh jawab apa? Ni tambah sikit kat sini. Teacher kata dah inference tengok hasil je senang. Hasil half equations kita iaitu iodine gas pun boleh. Iodine molecule pun boleh cakap lah. I2 is present dah. Iodine molecule is present. Boleh ke buat gas? Boleh sebab dalam explanation kita mana ada cakap pasal elektron. Okay, ni pula. Kita nak buat ayat ni pun tak apa. Nak cakap apa? Ni, inference dia tengok produk dia. Br ions is present. Tinggal gitu dah. Confirm, boleh dapat markah. Okay. So, ionic equations. Inilah kena cancelkan elektron lah. Kalau elektron dia dah sama, cancelkan terus lah kan. So, salin lah 2i minus. Dapatlah ini balik. Okay. So, pergi kat latihan ni. Okay, latihan ni pula. Latihan ni awak try buat lah. Panjang kat teacher. Try buat dulu. Kalau tak pastilah half equation dia macam mana. Lagi-lagi yang melibatkan manganate. Tengok kat sini. Nanti apa-apa update tentang dia nak letak information siapa kan. Setakat ni predictable je dia nak letak. So yang lain tu yang standard electrode potential tak pasti lagi. Teacher tak pasti. Okay, teacher nak aim kat soalan yang memudahkan teacher. Semua pakai manganate kan. Dekomit. Okay lah kita buat lain ni. Teacher buat lain ni. Okay, lepas tu habis kelas Habis kelas. Okay, tolong teacher bagi tahu potassium manganate ni siapa? Potassium bromide ni siapa? Ini mesti acidified ni. Okay, acidified tu agent apa? Bagi tahu teacher. Tolong teacher, tolong. Okay, siapakah reducing agent? Potassium bromide. Potassium bromide. Okay, ini adalah apa tadi? Reducing agent. Okay. So dia duduk kat sini lah kan? Alright, so yang ini pula acidified ni mestilah kalau dia reducing agent ni mestilah oxidizing agent. Macam yang teacher bagi tahu, teacher suka sangat start dengan half equations dulu. So kita buat half equations dulu. Okay, reducing agent dia adalah potassium bromide kan. Potassium bromide yang buat kerja dia mesti bromide ni. So since dia adalah ionic compound maka dia kena start dengan ions. Kita ambil bromide ni je kan. Start dengan ions. Br minus. Kalau dia Br2 ambil ini sebab dia bukan ionic compound, ambil terus. Memang start dengan dia. Kalau ionic compound macam ni, ambil kita nak Br saja dia akan jadi ions lah sebab saya start dengan ions. Okay, then dia ni adalah oxidation. So oxidation elektron mesti pada belah kanan. So bila sini ions, sini mesti adalah Br2. Okay, and then tambah 2 elektron. At least salin lah jawapan teacher bagi kan. Okay, ni letak 2. Okay, dah settle. Okay, ni pula. Ini. Manganate ions. Dia ada cara 4 orang hitam. Nanti teacher bagi tahulah. Ada cikgu tu dia buat ayat untuk student hafal. Ni. Sekejap teacher kena slow-slow takut tersilap. 5E. Sebab apa ada H+? Sebab dia acidified. H+ tu sebab tu ada H+ tu. Kalau tak ada acidified dia manganate ions je yang terlibat. Sebab dia acidified tu lah. Okay, sebab dia ada reactions bila dia titiskan acid tu. Okay, ni mungkin jadi manganese. So dapat H2O tu ada berapa Lupa. 4. Okay, itulah dia Okay, bila dah tahu half equations kan, banyak benda kita boleh buat iaitu pertama sekali reducing agent. Okay, reducing agent kita siapa ni? Siapa? Br2 ke Br minus? Bromide ions ke bromine molecules? Tolong teacher cepat. Bromide ion. Bromide ion. Sebab teacher kata agent mesti tengok kat half equations kita bahagian reactant. So ni adalah bromide ions. Okay. So cakaplah kat sini tambah lagi. Sebolehnya apa yang awak terlintas tahu ataupun apa-apa yang awak tahu, awak tulis je. Sebab ni kan essay kan, soalan essay kan. So cakaplah bromide ions undergo
Oxidation. Nak tambah bromide ion is reduced pun confirm teacher akan bagi markah, confirm. Reaction bukan proses, reaction. Okay, sini pula. Okay, ini pula oxidizing agent. Siapa oxidizing agent? Adakah Mn2+? Siapa? Manganate. Ini tengok kat reaktan dia tu kan. Ini yang buat kerja ni. Sebab itulah dia berubah kat sini kan. Ini manganate. Kalau takutlah nak buat ni MnO4 tapi dah buat half equation mestilah kita tahu kan chemical formula dia. Ion. Nak eja pun boleh, tak ada masalah. Tapi kena ada Roman 4 tu kan. Manganate 4 ions. Itu buat gini lah kot. Saya boleh cakap lah MnO4 ions undergo reaction. Okay. Okay, apa lagi nak cakap? Ini kalau explain. Explain mesti melibatkan elektron. Macam mana nak explain? Tengok half equation. Kita tukar je half equation tu dalam bentuk sentence. Okay, bromide ion lose electron. Jangan buat E gini. Eja penuh. Electron to form. Apa yang berlaku ni? Berlaku apa ni? Ni. Bromine. Jangan bromine water ke bromine gas ke apa. Bromine molecule. Sebab kita tengah explain pasal elektron. Ini pula. Ni pula. Manganate ion. Gain. Kita suka pakai gain kan. Gain electron. To form. Ni antara siapa dengan siapa kita nak tengok ni. Mn2+ ion. Yang lain boleh abaikan lah sebab dia tak ada bagi efek pun dalam reactions tu. Okay, inference. Observations ni. Observation daripada KBR kan. KBR mesti colourless. Kalau ni bromide ions kan. Bromide ion ni mesti colourless. Okay, cakaplah Br ions turn color, from colourless to bromine ni warna dia brown. Brown solution. Okay, inference nak buat apa inference? Inference nak buat apa? Macam teacher kata, tengok hasil kan. Apa dia? Cepat. Apa inference dia? Redox ahead. Ya kan? Inference mesti tengok hasil. Br2 gas ke, Br2 molecule ke boleh is present. Macam tu. Tengok je ni. Kalau pandai buat half equations, semua tengok half equations je. Nanti practice tolong practice. Okay, ni pula. Ni warna purple. Jadi ions manganate jadi colourless. Nanti bila dah biasa buat latihan purpleless teacher. Purple to colourless. Macam itulah, penuh ayat dia tu Jangan purple to colourless, cakaplah MnO4, purple colour of MnO4 turns to colourless, cakap macam tu Okay, inference dia apa dia? Inference dia tengok produk dia. Nak tengok water ke apa tengok ni. Yang kita nak tengok ni adalah Mn2+. So cakaplah Mn2+ ion is present. Okay, ini equation try buat lah. Gabunglah dua ni since dia tak sama kan. So samakan elektron tu darat 5 ni darat 5 ni darat 2. So akan dapat lah. Okay, itu sahaja untuk transfer of electron ni. Homework teacher nak minta sangat tolong, sangat buatlah soalan 1 dan 2 ni, try. Tolong. Kalau teacher tak jadikan dia homework, korang tak try. Ada yang try, dia akan tanya teacher balik, tak apa. Yang tak try tu. Yang tak hantar homework langsung lagi lah kan. Teacher tak tahulah tu. Okay, homework awak soalan nombor 1 dan 2. Itu sahaja. Dan hantar tu nanti teacher bagi masa lah kan. Tak bukan esok lah. Okay, yang lain-lain ni next class 2 lagi eksperimen kita dan juga oxidation. Oxidation ni kiraan-kiraan ni tidaklah pergi semua kita nak fokus pada cara menjawab dia dan juga eksperimen dia itulah. Okay, itu saja untuk kelas hari ni. Teacher minta maaf lah kalau rasa banyak sangat tapi itulah yang teacher terpaksa kejar ni Okay, itu saja. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Thank you.